ini Kisi ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya, kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Selamat tengah malam kepada semua. Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Kisah yang ingin saya sampaikan, saya ingin ceritakan. Kiriman email datangnya daripada Adi, berkongsi peristiwa pengalaman beliau dan kisah ini berlaku tahun 2002. Katanya, Adi, apa kabar Kisi? Apa kabar juga para pendengar rancangan MJ12? Adi ada kisah ingin saya Kisi bacakan, berkongsi pengalaman saya kepada semua pendengar Radio Ria 897. Yang saya tahu pendengar Radio Ria ini khususnya untuk rancangan Misteri Jam 12 bukan saja mereka di Singapura, malah ada juga pengikut-pengikut dari Batam, dari Brunei, dari Malaysia dan juga seantero dunia yang suka mendengar rancangan ini. Terima kasih atas pujian yang diberikan. Saya akan teruskan dengan kiriman dari Adi. Pengalaman saya 2002 apabila saya dan sekumpulan kawan saya telah pun mendaki gunung yang dikenali sebagai Gunung Tahan. Saya tak nak cerita lebih lanjut lebih khusus lagi tentang apa yang berlaku bila kami berada di sana, tetapi lebih tepat perjalanan kami mendaki Gunung Tahan. Satu peristiwa yang memang cukup menakutkan. Pada tahun 1997, katanya, Adi, saya pernah dengan kawan mendaki Gunung Tahan, tapi tidak sampai ke puncaknya. Ini kerana waktu itu persiapan kami tidak begitu baik dan kami pergi ke sana secara tergesa-gesa. Oleh yang demikian, hasrat kami hanya sampai setengah jalan apabila salah seorang rakan saya dah tak boleh tahan kerana kesemputan. Jadi pendengar Ria 897, dari 1997 sampai tahun 2002, saya dan rakan-rakan telah pun giat berlatih untuk meneruskan perjuangan kami mendaki ke puncak Gunung Tahan. 2002, bulan Julai tahun 2002, saya dan rakan-rakan telah pun bersiap sedia. Kami seramai 6 orang termasuk 3 orang pendaki tempatan dekat kawasan Gunung Tahan telah pun membawa kami mendaki gunung. Kami mula pada pagi hari, sampailah bila berada di paras 3 suku gunung, kami beristirahat mendirikan kemah. Rakan-rakan dan pendengar Misteri Jam 12, Adi mengatakan, bila berada di hampir-hampir belum lagi sampai Kisi puncak, nak dekat sampai puncak gunung, kami berehat dan saya dan juga rakan-rakan semua tinggal dalam satu kemah, yang mana pula pendaki kami yang membantu kami mendaki gunung tersebut tinggal dalam lagi satu kemah yang kami bawa bersama. Jadi pada malam yang dimaksudkan, kata Adi, saya berada dalam kemah, kemudian saya keluar sekejap untuk memetik gambar. Katanya, pemandangan di waktu malam di Gunung Tahan memang cukup cantik. Saya mengeluarkan tripod, mengeluarkan kamera saya dan mula memetik gambar bintang, gambar permukaan bumi yang cantik dipandang dari atas. Sedang saya petik gambar saya, tiba-tiba salah satu gambar, saya tertolak kamera stand tripod saya. Jadi bila saya petik, katanya Adi, saya menggunakan
menggunakan aperture yang dibuka untuk sekian-sekian waktu. Lamanya lebih kurang dalam 1 minit saya membuka aperture. Kalau mungkin KC dan pendengar yang lain tak faham, bila saya membuka aperture ni membenarkan lebih banyak lampu cahaya yang masuk ke dalam, lebih besar. Kemudian nak menangkap gambar yang cantik dengan keindahan malam hanya dengan sinaran bulan sahaja. Jadi kalau saya gunakan flash memang tak dapat lihat banyak benda. Oleh kerana itu, bila saya terlanggar, kamera saya bergerak dalam lingkungan masa yang ditunggu. Jadi bila gambar tu dah akhirnya tutup, ya, shutternya tertutup, barulah gambar habis dipetik. Saya pun cuba tengok baliklah gambar yang saya petik. KC dan pendengar Ria 897, alangkah terperanjatnya KC. Tempat saya tunjukkan kamera saya nak petik gambar, dalam gambar yang bergerak sedikit tu ada bentuk tubuh KC. Bentuk tubuh bukan satu, bukan dua, tapi ramai sedang berdiri depan kemah saya dan menunjuk tangan mereka ke arah kemah. Bila saya nampak, saya tunjukkan kawan-kawan. Dan kawan-kawan hanya mengatakan yang itu mungkin agaknya saya terlanggar, dan bila bergerak tu macam-macam boleh berlaku pada gambar. Tapi KC, gambar yang saya petik memang sah, katanya Adi. Ternampak ramai KC. Bentuk tubuh seolah-olah tangan mereka tunjuk ke arah kami. KC, memang benar. Bila saya hentikan untuk bergambar, pada malam tersebut terdengar bunyi-bunyi KC. Bunyi anjing menyalak KC dekat atas Gunung Tahan. 3 suku nak dekat sampai, boleh dengar bunyi anjing. Kata orang-orang tempatan, anjing tidak akan naik ke atas sebab atas ni anginnya agak tipis. Jadi mereka memang tak akan naik ke atas. Jadi dari mana datangnya suara bunyi anjing? Dan akhir sekali KC, waktu malam kawan saya bila kami tertidur, saya tak pasti jam berapa, saya dikejutkan oleh kawan saya bernama Abdullah. Dan dia mengatakan dia terdengar ada bunyi tangisan suara perempuan betul-betul di luar kemah kami. Akhirnya setelah apa jua rintangan kami alami pada malam tersebut, keesokan paginya saya bangun dengan segah. Begitu dengan teman-teman dan juga 3 orang pendaki yang lain merupakan penduduk tempatan, meneruskan perjuangan kami untuk mendaki Gunung Tahan. KC, di sana dikatakan banyak sangat makhluk-makhluk penjaga gunung, penunggu gunung yang mengganggu dan mematahkan hasrat kami. Itu saja, terima kasih dan selamat tengah malam. Itulah kisah yang pertama dapat saya ketengahkan. Terima kasih bagi anda pendengar Ria 897. Terima kasih di atas kesetiaan anda kerana bersama saya setiap malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Kalau anda ada kisah misteri, saya ingin mendengarnya, dan pastinya pelbagai cara boleh anda melakukan untuk mengirimkan pengalaman-pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Antara kisah yang ingin saya ketengahkan adalah seorang pekerja yang dikatakan beliau adalah seorang cook, ya, ataupun tukang masak di salah sebuah kamp tentera di Singapura. Jadi pengalaman yang ingin diketengahkan pada saya dalam rancangan Misteri Jam 12 apabila beliau bertugas sebagai seorang tukang masak ataupun cook di salah sebuah kamp tentera di Singapura. Waktu itu sekitar pukul katanya 3 lebih pagi bila beliau berada di kitchen ataupun di dapur tempat masak ni lah. Kisah yang diketengahkan agak ringkas. Ini adalah kiriman SMS yang saya terima. Datangnya daripada siapa ni? Kiriman Ruzi, R-U-Z-I lah. Ruzi kata kisah yang ringkas ini bila dia berada di kamp tentera pada pukul 3 pagi, beliau ingatkan ada seorang lagi rakan memasuki dalam tempat dia masak lah, iaitu kitchen. Jadi kisah ini diteruskan. Dia pun mulalah membuat persiapan lah sebab nanti pagi ada sarapan yang harus dimasak. Dan bila dia dengar bunyi pintu terbuka, dia pun berbual. Dan bila cakap, katanya saya berbual kisah dengan kawan. Dan setelah beberapa saat, saya macam rasa takkan saya berbual seorang. Saya toleh belakang, saya ternampak di belakang saya ni ada peti ais. Peti ais terbuka. Jadi ini bermakna dalam tempat saya buat persiapan di dapur ni ada orang masuk lah. Saya pun menghampiri peti ais. Alangkah terperanjatnya, tidak kelihatan seseorang pun. Seorang rakan pun tak ada di sana.
Jadi saya tengok di atas lantai, betul-betul atas lantai KC, ada satu daging merah berdarah terjatuh di atas lantai. Siapa yang angkat daging tu KC? Jadi yang menghairankan saya lagi, apabila saya pegang daging tu tak keras, daging tu lembut. Dikatakan oleh Ruzi, pendengar kita yang pernah bertugas sebagai seorang cook, tukang masak di salah sebuah kem tentera. Apa yang boleh saya gambarkan di sini? Kalau daging kita simpan dalam freezer, daging tu akan keluar dan keras. Ia menunggu masa yang lama untuk daging tu menjadi lembut. Jadi KC, saya rasa sebelum ni mungkin benda ni dah masuk sebelum saya masuk. Jadi bila saya masuk mungkin mengganggu dia sedang makan daging. Sebab itulah KC, beberapa kali rakan-rakan yang lain pernah beritahu ada orang bawa keluar daging dan letakkan di atas tempat kita memotong. Jadi itulah menjawab pertanyaan. Setelah kejadian tersebut, saya membeli satu stiker merupakan ayat suci Al-Quran, khususnya ayatul kursi, dan saya tampal pada pintu peti ais sebelah atas. Setelah itu, tidak ada apa-apa gangguan menyusul yang sama seperti yang saya ceritakan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Jadi siapa yang buka pintu peti ais tu makan daging mentah. Betul juga kalau daging dalam freezer ni lazimnya memang daging dalam freezer ni memang kalau nak dikeluarkan tu nak tunggu dia lembut tu lama sebab dia keras Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman yang lain dan kisah-kisah misteri anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dan saudara, saya ingin ingatkan anda sekali lagi, rancangan MJ12 hanya satu hiburan. Kejap lagi akan saya ceritakan pengirim kita. Email yang ingin saya bacakan ini datangnya daripada Mona, seorang pendengar bernama Mona, dan dia mengatakan dia pernah menyeru sesuatu dan yang lain pula yang datang. Jadi apakah mungkin kesilapan, apakah sebenarnya kisah yang lanjut, seru yang lain pula timbul. Kita teruskan dengan kisah dalam rancangan MJ12. Sebentar nanti kisah yang tentang salah seru. Yang ini bersama dengan saya di hujung talian. Apa khabar Haji Majid? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haji Abdul Majid daripada Tampines. Ya, silakan. Pertama sekali saya tak ada cerita Casey. Cuma saya tengok Casey penyemut kerana Makcik Aminah tu Casey penyemut boleh swing Dengar tak? Ya, dengar. Mood dah bagus-bagus. Kan ini kan satu hiburan. Pasal dia tak malam Jumaat dia kacau. Dia nak tunjuk-tunjuk Casey. Dia tunjuk lah kalau muka dia macam Maria Manado tak apa juga. Kalau muka dapat kedut 1,000, jangan. Bilang dia. Ini saya Haji Majid dari Tampines. Saya cabar dia. Casey, apa dia kacau-kacau orang ni? Orang suka-suka. Dia kesepian agaknya. Kesepian nak jumpa kat saya kat sini. Saya kasih dia headboard ini. Enjoy nanti. Terima kasih Tuan Haji Okey, sama-sama Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia saya punya orang kiri dah marah nampaknya. Jadi betul, kalau ingin bercerita, ingin ke udara, hanya yang nak cerita seram. Yang lain dari itu, tak perlulah anda masuk gelanggang lah. Sebab gelanggang MJ12 hanya untuk kisah-kisah seram. Yang lain mungkin anda boleh berhubung saya melalui kiriman email, SMS pun boleh. Tapi sekarang 669-11897. Yang ini kisah daripada pendengar kita berkongsi pengalaman. Ini kisah tentang salah seru. Dan saya akan gunakan nama samaran yang juga disebutkan di sini. Nama samaran Siti, berkongsi pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Katanya, apa khabar Kisi? Dan juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Siti, bukan nama sebenar. Dan saya ada kisah peristiwa pengalaman. Ini tentang salah seru. Saya ni sebenarnya Kisi seorang ibu. Dan memang sesuai saya ketengahkan pengalaman saya. Dan boleh tak Kisi bacakan sempena dengan sambutan Hari Ibu? Wah, ini kisah sedih agaknya ni Katanya Kak Siti, seorang ibu, saya mempunyai satu anak dalam perkongsian hidup dengan bekas suami saya. Satu saja anak. Anak saya merupakan anak gadis. Oleh kerana lelaki, dia sanggup tinggalkan rumah saya seorang diri. Bila dia berusia 3 tahun, berpisah dengan suami,
Saya sampai turun naik court, Casey. Nak dapatkan kemenangan untuk penjagaan sepenuhnya ke atas anak saya ini. Saya dulu, Casey, hidup dengan suami, tak pernah kerja. Tapi bila dah berpisah, saya terpaksa, Casey, sesuaikan keadaan cari kerja. Bayar orang duit untuk jaga anak saya ini, katanya Kak Siti. Tapi akhirnya, Casey, dipendekkan cerita. Saya tak cerita panjang sangat tentang anak saya ini, tetapi tentang apa yang berlaku. Katanya, akhirnya bila anak saya berusia 17 tahun, dia lari rumah ikut jantan lain. Kakak berasa sedih. Pagi, petang, siang, malam menangis sampai dah tak boleh kerja sebab dia satu-satunya zuriat kakak. Tetapi anak ni pernah beberapa kali bila tahu di mana dia duduk, kakak datang, Casey. Jumpa dengan dia. Sampaikan bila dia nampak kakak depan pintu, dia tutup pintu, hempas pintu. Kakak ketuk 1 jam, Casey. Anak tidak buka pintu dan tak beri peluang nak berbual dengan dia. Dipendekkan cerita, akhirnya kakak dah tak boleh lah. Jalan-jalan, memujuk dah tak jalan. 2 tahun, katanya Kak Siti. 2 tahun menanti. Akhirnya kakak memilih jalan yang lain, jalan halus yang telah pun disarankan oleh salah seorang sahabat Kak Siti. Rakan-rakan pendengar Misteri Jam 12. Kak Siti kata kakak telah pun menggunakan satu ilmu, iaitu perbuatan sihir yang dipanggil menyeru. Bila kakak seru, dan kakak harus buat perkara ini berkali-kali. Bukan hari ini seru, esok dia balik, bukan. Kadang-kadang kena tengok pada tempat, tengok pada waktu, dan harus kakak sering kali lakukannya. Dan dia pasti akan balik. Kakak mulakan, Casey, membuat apa yang disuruh oleh pakar tersebut. Jadi, apa yang membuat kakak percaya pada dia? Dia kata pada kakak apa? Kakak tak payah bayar dia duit sesin sekarang. Kakak buat dulu. Selagi anak tak balik, tak payah beri pengeras. Sampai anak kakak pulang, barulah berikan dia pengeras. Kakak salin, walaupun tak faham nak baca, kakak salin tulisan sikit-sikit, kemudian kakak bawa kaset tape, kakak tape suara macam mana cara nak baca. Setiap malam, Casey, katanya 12:30 malam, kakak mesti berdiri dekat depan pintu rumah kakak. Kakak tabur kunyit warna, kunyit kuning, katanya kunyit kuning depan rumah kakak. Ada juga benda-benda yang lain yang tak nak saya sebutkan. Kak Siti kata kemudian kakak sebut nama anak sambil jari tunjuk ke hadapan. Kakak seru dan baca mentera yang dikatakan. Casey, baca dan baca punya baca. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seminggu kakak lakukan berturut-turut. Sampaikan kakak dapat mimpi, Casey, yang buruk. Kakak berhenti, tak buat lagi. Dah tak buat. Sebab kakak rasa macam bersalah bila melakukan perbuatan ini. Akhirnya kakak kata dalam hati, biarlah. Kalau dia memang benar anak aku, memang dah takdir Tuhan nak temukan aku dengan anak aku tunggulah dia pulang. Sebulan kemudian, hari Khamis malam Jumaat, kakak sedang tidur, dengar orang menangis. Bila terbangun, rasa meremang bulu roma, Casey. Meremang bulu roma. Suara ni datang dari mana, Kakak bangun, keluar dari bilik. Dengar macam datang dari pintu di ruang tamu. Kakak pergi, mengendap dari lubang pintu, terperanjat. Kakak nampak anak kakak, Casey. Anak kakak berdiri depan pintu, kebasahan. Yang hairan, di luar hujan. Dia kebasahan. Kakak buka pintu. Ya Allah, masuk. Kakak menangis. Anak masuk dalam, duduk atas sofa dalam rumah. Kakak masuk dalam bilik kakak, cari tuala yang kering nak lapkan anak yang kakak tunggu bertahun, Casey. Kakak keluar, anak hilang, pintu masih terbuka. Zabia? Kakak keluar, turun tangga kaki ayam, rumah kakak tak kunci. Tengok kiri kanan, anak kakak tidak jumpa, Casey. Rakan pendengar Ria 897. 2 hari kemudian kakak dapat berita.
anak kakak mati lemas di Phuket. Itulah satu peristiwa yang tak dapat dilupakan. Ajal maut di tangan Tuhan, jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Dan kakak benar-benar berharap yang kakak dapat pusingkan masa dan nak serahkan anak pada bapaknya. Mungkin kalau bapak dia yang jaga, hidup dia tidak akan singkat macam kakak jaga. Terima kasih, Casey. Misteri Jam 12 bertemankan saya, Casey, dan awal tadi kisah yang saya petik lah. Susah saya nak cari cerita Akak Siti kita, bukan nama sebenar. Sebab ceritanya kiriman email tu, saya mungkin sempena dengan Hari Ibu, sambutan Hari Ibu yang bakal menjelang ni kan. Carilah, mungkin ada cerita, kena baca satu-satu. Pula tak ada title cakap ini untuk Hari Ibu. Betul, satu persatu email, bilik satu, tengok ini bukan. Akhirnya tak tahulah selepas berapa puluh email saya baca ni, jumpa kisah ni. Dan inilah satu-satunya kisah yang ada kaitan dengan ibu, pengorbanan seorang ibu, harapan seorang ibu yang menantikan anak. Jadi anak pada 17 tahun, kata Kak Siti, lari rumah ikut lelaki. Bayangkan, mak dari kecil umur 3 tahun kata berpisah dengan suami, sampai turun naiklah mahkamah nak dapatkan penjagaan sepenuh. Anaknya tak pernah kerja, tak apa, mak keluar pergi kerja, keluar duit suruh orang jaga anak. Bulan-bulan keluar duit, bayar duit yuran sekolah itu ini. 17 tahun lari ikut lelaki. Mak mana yang tak sedih. Dan saya rasa mungkin kadang-kala bila dah buntu, dah tak ada jalan keluar ni lah, barulah keluar suara-suara berbisik gunakanlah jalan yang salah. Baru kita macam jalan salah, boleh try juga. Macam Kak Siti mengakulah dia pernah menggunakan jalan yang salah, cara yang salah, sampai kan seminggu dia berturut-turut, seminggu setiap malam dia mesti buat benda yang sama, menyeru anaknya supaya balik ke rumah. Sampai satu malam dia mimpi. Setelah mimpi itu dia berhenti. Dia rasa mungkin perbuatannya memang salah, dia tak buat lagi. Sebulan kemudian anaknya pulang, tapi bukan anak yang pulang dalam keadaan kebasahan. Anak mati lemas di Phuket. Bagaimana agaknya? Dan saya rasa mungkin Kak Siti tak sepatutnya cakap lah. Kalau dulu bapa yang jaga, tak mungkin anaknya menghadapi kecelakaan yang digambarkan awal tadi. Memang sedih. Jadi sempena dengan Hari Ibu juga, kita haruslah sama-sama jangan menyakiti hati ibu kita Yang lari rumah tu, balik rumah jumpa ibu anda. Setiap ibu penyayang, walaupun apa dibuat pun nampak tu berusaha untuk dapatkan anaknya balik. Saya akan teruskan yang kisah selanjutnya. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Bersama dengan saya Izzat. Apa khabar Izzat? Baik, Alhamdulillah. Izzat dengar kisah Kak Siti tadi tu Dengar juga. Jadi kalau Izzat ni dah berumah tangga ke belum? Belum. Kalau Izzat mungkin satu hari jadi seorang ayah, anak macam tu, apa yang anda akan buat Izzat? Adakah anda juga akan seru-seru Izzat? Tak. Saya tak akan buat. Akan buatlah pasal ini semua takdir pada Allah. Jadi Izzat, pengalaman anda tentang apa Izzat? Silakan. Okey, ini saya nak ceritakan pasal kat camp saya lama lah. Kat Jalan Bahar. Okey, ini tahun 1994. Dan tu saya dengan kawan-kawan lah tengah tidur. Jadi malam pukul 12 malam kita semua kena kacau. Satu persatu lah. Macam kawan saya tidur dalam bilik air. Dan saya tidur bawah katil. Satu hari tu saya dengan kawan saya berjaga lah, nak tahu apa punca dia kan. Sekali kawan saya ternampak macam pokok pisang tu ada macam hantu, nak katakan hantu Jepun pun ada lah. Habis kita orang pun tak pasti kan nak tahu betul tak betul. Sekali saya tengok lah kisi ramai juga hantu Jepun kat sana. Kita tak pedulikan lah apa yang terjadi kan kat camp. Sekali malam tu kawan saya jadi gad duty lah. Dia jaga gad duty malam, dia tengah patrol. 1 minggu kisi dia jatuh sakit kisi. Dia jatuh sakit kerana dia nampak cekak kat luar bus stop. Dari situlah kita orang tak berani lah nak pergi gad duty lah, pasal
tempat dulu sana keras. Macam-macam lah kita jumpa. Tapi nak buat kan, kalau nak jaga, pasalah kita nak kena jaga kan. Ini tugas kan. Kalau tak jaga, nanti apa pula kawan-kawan cakap. Jadi ini ketika anda menjalani perkhidmatan negara lah. Saya. Ini intake berapa ni? Intake 20. 20? Oh, jauh lama tu kan? Jauh tahun 94 tu guys. Wah, saya dulu 94 baru mendengar satu saya rasa. Terima kasih ya. Okey, Kembali. Kita teruskan dengan pengalaman selanjutnya. 669 11897. Brigadia 897. Sebentar nanti ada kiriman SMS yang saya terima. Dan saya suka kalau ada pengalaman daripada abang-abang yang bertugas sebagai security officer ataupun security guard, pengawal keselamatan. Juga abang-abang yang bertugas, kakak-kakak yang bertugas memandu teksi di waktu malam. Kisah mereka lazimnya menarik. Dan ada kisah tentang seorang pemandu teksi. Dan ingin saya ketengahkan kepada anda. Kisahnya seram. Ada juga kelucuan yang berlaku pada diri beliau. Tapi sekarang ini bersama dengan saya Ina. Selamat pagi Ina. Selamat pagi. Ini Ina buat panggilan dari mana Ina? Dari Melantaris. Silakan pengalaman anda. Kisahnya kira kan dah lama je ADC. Pasal masa muda dulu saya suka masa pergi dengan kawan-kawan. Pergi book hotel kat dekat macam kita dah balik malam kan. Jadi book hotel kat dekat Orchard, daerah Orchard lah. Hotel tu masa hotel dah lama. Jadi masa tu saya dengan kawan-kawan saya stay kat sana book untuk 2 hari lah. Jadi masa kawan saya pergi kerja, saya tinggal seorang kat dalam bilik tu. Dan mata saya masa tu saya buka ketakutan lah, saya buka lampu, buka TV semua saya buka lah. Jadi lepas tu tiba-tiba mata ni macam paksa suruh tidur. Jadi saya cakap takut dia kan nak tidur. Tak boleh lah saya cakap tak mau pasal ketakutan kan. Tapi tiba-tiba saya tertidur ke sini. Jadi saya tertidur. Jadi anda katakan anda cuba tahan mata ni, tahan sampai tertidur lah. Sampai tertidur. Okey, Sekali bila saya sadar ke sini, dalam pukul 12 lah tinggal. Maybe dalam pukul 12 lah. Saya sadar, saya kat bawah kereta Mira. Kereta Mr. Bean. Bawah kereta tu. Dan masa tu saya ingat, pasal gelap, pasal bilik kan terang kan, saya buka lampu kan. Saya tengok asal gelap ni, habis kenapa ada rumput-rumput. Saya cuba nak bangun, tak boleh bangun. Sekali saya tengok lupa saya bawa kereta ni. Jadi saya terpaksa tarik badan saya pelan-pelan, saya keluar, saya lari. Pukang keluar hotel tu. Siapa yang alihkan awak Itu yang pelik tak tahu. Saya masuk hotel tu, saya masuk bilik tu balik. Lampu semua masih terbuka, pintu tu tutup. Tapi bila masa saya masuk bawah kereta tu, bawah kereta yang pelik tu, bawah kereta merah kecil tu. Kereta merah dan angkat dalam parking tu kan satu kereta tu je lah, kereta merah Mr. Bean kereta tu. Tapi saya kat bawah dia. Saya kat bawah kereta, kalau saya kat dekat tempat lain. Satu hal tapi yang hairan tu orang boleh alihkan anda tu. Wow, macam mana tu? Kat bawah kereta saya tanya juga dengan hotel kat situ lah. Saya tanya dengan dia punya dalam office tu lah, nampak tak ada orang hantar saya ke atau saya sleepwalking. Tapi kalau sleepwalking takkan sampai bawah kereta dia kan. Dia cakap tak ada. Tapi memang diorang cakap kat sana tu adalah peristiwa orang gantung diri ke apa-apa kat sana kan. Itulah yang peliknya kan. Terima kasih ya. Okey. Baik. Yang lain boleh hubungi saya di 669 11897. Terima kasih bagi para pendengar Ria 897 yang sudi bersama saya setiap malam. Anda sedang mendengar stesen hiburan Ria 897, sebuah stesen Media Corp Singapura, dan pastinya kita akan teruskan dengan pengalaman misteri. Yang ini seperti yang saya janjikan awal tadi. Pendengar Ria 897, kiriman SMS yang saya terima datangnya daripada seorang pendengar, juga adalah seorang pemandu teksi yang gemar mendengar rancangan Misteri Jam 12. Yang ini daripada Encik Haji Hashim. Saya seorang pemandu teksi.
Dan Casey tolonglah kongsi pengalaman yang saya alami. Kisah ini berlaku beberapa bulan yang lalu. Saya ni suka mendengar rancangan Misteri Jam 12. Walaupun kadang-kala terasa takut, katanya Cik Haji Hashim. Kadang-kadang rasa macam di belakang teksi ni ada orang sedang duduk. Tapi tak kali bila pusing, tengok di cermin tak nampak apa-apa, cuma perasaan saja yang mengganggu saya sedang bertugas di waktu malam. Saya memang pemenang malam, Casey. Sebab saya suka memandu malam, tidak banyak kenderaan dan lebih rileks dari yang biasa. Jadi, kisah ini berlaku apabila saya berada di Changi Coast Road. Saya ingat lagi pengalaman saya. Sedang saya memandu, sebenarnya awal tadi dah turunkan. Ada penumpang turun dekat kawasan Changi. Pandu punya pandu sampai di Changi Coast Road. Kemudian terasa memang nak buang air kecil sejak awal tadi. Cari tandas tak jumpa, Casey. Tandas yang dekat kapak nombor ... di Changi ni, baru saya turun teksi nampak dah dikepung. Dalam mungkin renovasi ke macam tu lah. Masuk balik teksi. Sampai dekat Changi Coast Road dah tak tahan, saya berhentikan teksi saya di tepi jalan. Kemudian di belakang tu background teksi saya masih kedengaran rancangan Casey Misteri Jam 12 masih berkumandang. Saya keluar dari teksi. Bila saya memandu setelah turunkan penumpang, saya buka tingkap kiri dan kanan. Jadi ini bermakna boleh dengar rancangan Casey dari teksi saya. Saya buka agak kuat, Casey. Bila keluar sedang jalan nak cari tempat yang sesuai, Casey, nak lepaskan hajat kecil, ternampak pula sebatang pohon. Saya pun menghampiri pohon tersebut. Kemudian baru saya nak buka kancing seluar, Casey. Mohon maaf kalau mungkin kata-kata saya ni kurang elok dan sopan. Tapi saya pun terus lepaskan hajat kecil saya. Sedang saya berdiri lepaskan hajat kecil yang saya tak tahan lagi, tiba-tiba, Casey, depan saya ni ada satu pohon lagi yang besar. Kemudian saya ternampak macam ada kepala orang. Pada mulanya saya fikirkan itu adalah mungkin buah. Jadi bila saya perhatikan betul-betul, dia turun, dia naik. Kalau orang takkan nak begitu tinggi orang ni. Casey, tingginya lebih kurang 3 meter di hadapan saya. Jadi akhirnya saya dah habis lepaskan hajat. Saya tengok betul-betul. Kemudian saya tengok rasa hati tak sedap. Saya patah balik masuk dalam teksi. Bila saya masuk dalam teksi, Casey, saya nampak, Casey, ada macam cahaya berbola kejar saya dari bahagian tepi. Saya dengan segera, Casey, dalam keadaan ketakutan, saya naikkan tingkap kiri dan kanan bahagian hadapan teksi. Nak masuk gear sebab teksi saya ni adalah jenis teksi manual. Masuk gear tersendat, Casey. Tak boleh masuk. Saya sampaikan istighfar, mengucap beberapa kali dan saya boleh rasakan betul-betul sebelah tingkap kiri macam ada kepala manusia sedang tengok, tapi saya tak berani toleh sebab saya tak nak tengok wajahnya yang sebenar. Mulut mula membaca surah-surah. Setelah saya baca lebih kurang 10 minit, 15 minit, saya cuba buka mata saya. Saya cuba menjeling sedikit sebelah kiri, dah tak ada penampakan makhluk tersebut. Dengan cara lembut, saya cuba masuk gear, barulah boleh teksi bergerak. Niat di hati nak jalan terus. Oleh kerana dah terlampau takut, saya patah balik, Casey. Saya buat satu U-turn dan jalan menuju ke arah Changi Village. Itulah kisah pengalaman saya yang tak dapat saya lupakan. Terima kasih dari Haji Hashim, peminat rancangan Misteri Jam 12. Rakan pendengar 897. Itu dia kisah daripada kisah pengalaman yang dikirimkan oleh Encik Haji Hashim ketika dia buang air kecil sembarangan, seolah-olah dia rasa mungkin, dia tak pasti sebab dia tak nampak betul, macam ada kepala terbang yang mengejar dia dari tepi. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Saya Mus. Selamat tengah malam, Casey. Ya, Mus, ada pengalaman tentang apa ni, Mus? Ini daripada pengalaman saya waktu tu saya bekerja di sebuah restoran, iaitu Chinese Restaurant lah. Ketika tu saya sedang mengambil pekerja dari salah satu daripada restoran tersebut. Ketika saya ambil orang tu, sudah hantar mereka pulang semua kan. Ketika saya turun daripada Tampines untuk ke salah satu expressway di PIE, yang mana saya terperasan seperti seolah-olah macam mata memandang ke arah saya ketika saya mandu tu lah. Jadi
saya perasan saya ingatkan iguana apa yang macam iguana tu yang besar tu. Tengah merangkak. Jadi saya pun lihatlah betul-betul kan. Saya tengok ini macam bayi kecil tengah nak menyeberang menghadap pada saya. Dan saya ingat saya seorang yang nampak. Kebetulan dekat belakang saya punya van ni ada satu taksi dan juga satu Mercedes lah dekat belakang tu kan. Apabila saya tengok daripada rear view mirror saya tu. Jadi saya pun macam kenapa bayi ni nak menyeberang waktu-waktu begini. Ketika tu jam lebih kurang dalam 2:30 pagi. Jadi apabila saya pun tak ambil kisah lah, saya pun terus ke Paya Lebar dekat Shell tu. Saya stop dekat situ lah untuk isi minyak semua kan. Jadi kebetulan taksi tu pun berhenti dekat situ juga. Jadi dia pun jumpa saya. Dia cakap, tadi kau ada perasan satu benda yang bergerak saya cakap. Ya, saya cakap, terpaksa saya slow down kan saya punya vehicle tu lah. Jadi dia tanya pada saya, kau nampak apa? Saya pun jawab lah, saya cakap, ini bayi, saya cakap. Yang awak nampak? Dia pun terdiam. Kalau gitu betul apa yang kau cakap ni, kata dia. Aku pun ternampak macam bayi. Sekali dah lepas tu, keesokan harinya tu kan, saya pun lalulah dekat situ pagi-pagi tu kan. Saya berhenti dekat situ betul-betul. Tempat mana yang saya nampak tu, alamak, ya Allah, saya pun macam tak sangka dekat situ memang ada satu kemalangan lah. Iaitu ada bayi yang dah pergi kan, dah mati kat situ. Jadi itu pun driver taksi tu pun cakap dengan saya, kau nak tahu itu tempat baru berapa hari, kata dia, aksiden dekat situ. Dan kebetulan ada polis ni yang mengatakan yang dekat situ ada papan tanda lah yang cari saksi. Ya, betul. Jadi saya pun, saya cakap, saya takkan lalu lagi lah tempat tu, saya cakap. Jadi setiap kali saya lalu kat situ, saya mesti ikut jalan tengah punya lane. Budak bayi ni pula pakai pampers dengan mata dia bersinar tau, menghadap betul-betul pada saya dan tengah nak menyeberang secara melangkah. Itu yang pengalaman saya, Casey. Terima kasih Terima kasih. Kembali. Baik, kita teruskan satu lagi kisah sebelum saya berehat seketika. Dan sebentar nanti kata laluan juga peluang dalam teka-teki Cik Mang. Yang siapa nak cuba boleh. Saya tak nak sebutkan teka-tekinya. Anda harus beritahu saya apakah teka-tekinya. Dan kalau betul jawapan anda semua, saya beri hadiah wang tunai. Senang, $300 akan menjadi milik anda. Okey, tapi sekarang ini saya akan bacakan kisah yang ingin saya ketengahkan dalam rancangan MJ12. Daripada pendengar kita, namanya mana ni Encik Ali. Kata Encik Ali, saya ni bertugas sebagai seorang pekerja pembersih di salah sebuah panggung wayang di Singapura. Dan katanya Encik Ali, saya bertugas sebagai seorang pekerja pembersih lah salah sebuah panggung wayang di Singapura. Dan setiap kali kalau lepas satu filem habis, kami secara berkumpulan 2-3 orang akan masuk dalam panggung wayang dan kami akan bersihkan lah sampah-sampah sarap yang ditinggalkan oleh penonton-penonton. Jadi pernah sekali ni saya ditugaskan masuk panggung wayang. Panggung wayang saya tak nak sebut nama tempatnya, tapi tempatnya kecil Casey. Jadi 2 orang saja dah cukup. Kawan saya satu bila dah habis filem tu, kata Encik Ali, seorang kawan saya bila habis saja filem yang ditayangkan di dalam sebuah panggung di Singapura, dia pun kata pada saya yang dia nak ke tandas. Ya, dia nak ke tandas sebentar. Jadi saya kata tak apalah, kau pergi tandas dulu, aku pergi kemaskan kat dalam ni. Jadi panggung wayang tersebut tak ramai orang tonton filmnya. Boleh kira lah dalam berapa ramai saja. Bila saya masuk saja panggung wayang, masuk dari belakang. Dari belakang saya masuk, saya nampak ada seorang sedang duduk kisi. Kredit sedang roll. Iaitu dah habislah filem tu, kredit sedang roll. Dan ada orang sedang duduk, merupakan seorang gadis sedang duduk tempat duduk yang mungkin tengah, katanya Encik Ali. Saya pun mulalah dari row belakang tu, saya angkat sampah satu persatu, ada popcorn yang berkicau, saya sapu kisi sementara saya tunggu kawan saya. Jadi sedang saya buat kerja, saya tengok kredit ni masih lagi berjalan dan wanita ni kenapa tak keluar-keluar pula. Tak apalah,
Saya mungkin agaknya dia tunggu kawannya ke yang pergi tandas tadi, ataupun mungkin dia tunggu panggilan, tak tahulah. Saya pun bersihkan. Saya dah bersihkan semua. Pergi row satu lagi, kawan saya masih belum masuk lagi sih. Mungkin dia buang air besar ke, saya tak pastilah. Jadi bila sampai dekat row di mana perempuan tu sedang duduk, saya pergi sebelah kiri dulu. Dia duduk sebelah kanan. Saya pergi sebelah kiri, saya angkat sampah-sampah semua. Bila saya pusing belakang, perempuan tu dah tak ada. Baru saya tahu mesti ada benda yang tak kena. Saya tinggalkan barang-barang dekat dalam. Saya lari keluar. Ada 2 budak jaga dekat depan pintu luar ni. Saya tanya, tadi kat sini ada perempuan keluar tak? Mereka kata tak perasan. Mustahil, Casey, kata Encik Ali, tak perasan. Mustahil mereka tak perasan ada perempuan keluar daripada panggung wayang ini, sebab mereka berdiri depan pintu panggung wayang yang saya bersihkan. Saat itu juga kawan saya ni baru saja keluar dari tandas. Bila dia keluar dari tandas, dia pun tanya kenapa. Saya ceritakan, dia pun terkejut. Kami, Casey, saling berpandangan dalam wayang tu, dalam panggung wayang, kerana ketakutan. Dan saya kata pada dia, dia pun cakap pada saya, Pak Ali, kalau dah habis jangan tinggalkan saya, Engkau pun sama juga. Takut, Casey. Saya dah bertugas sebagai pekerja pembersih di panggung wayang. Pertama kali ternampak kejadian yang serupa, yang cukup menakutkan. Terima kasih, Casey, dan juga selamat tengah malam semua. Wah, tak adakah abang-abang yang bekerja di panggung wayang, macam Cik Ali tadilah berkongsi pekerja pembersih. Ada tak pendengar-pendengar yang mungkin yang jaga projektor ke, yang jaga reel film di bahagian atas panggung wayang tu? Pastinya kadang-kadang mungkin ternampak sesuatu ke bila sorang-sorang. Juga ada satu filem dari Thailand, kalau tak silap saya juga ada berkaitan. Apa nama filem tu? Tentang panggung wayang jugalah, satu filem dokumentari yang pernah dirakamkan. Seram juga filem tu. Baik, saya akan kembali sebentar nanti. Terima kasih kerana anda sudi bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini merupakan kata laluan yang harus anda simpan, jangan tak simpan. Lagu tadi untuk ibu-ibu yang sedang mendengar sekarang ini. Saya pasti ramai pendengar yang merupakan seorang ibu. Dan itulah, ada juga ibu-ibu yang jumpa dengan saya, Casey. Makcik ni, Casey, bila malam MJ12 lah hiburan. Dapat dengar radio. Saya ni gondon-gondon teman lah pelipu lara. Cik. Terima kasihlah pada mak-mak, makcik-makcik, umi-umi yang sedang mendengar sekarang ini, memilih rancangan Misteri Jam 12. Walaupun Ria ni dikatakan stesen anak muda, tapi tidak. Rancangan MJ12 ni bukan untuk anak muda, tapi untuk semua pelapis masyarakat, lapisan masyarakat, untuk semua umur lah, tak kira. Saya pernah jumpa seorang datuk ni berusia 78 tahun dengar MJ12. Saya juga pernah jumpa juga anak ni berusia, katanya ibunya, anak saya 4 tahun, Casey, tapi suka sangat dengan MJ12. Jadi inilah rancangan yang menyatukan kita. Baik, kita akan teruskan dengan MJ12 sebentar nanti, bukan sekarang. Terima kasih bagi anda yang setia, dan pastinya pendengar yang setia macam Cik Muhammad tadi, macam akak kita sebelum ni yang menang 1,550. Kesetiaan anda tu akan pastinya membuahkan hasil juga. Ialah harus berusahalah. Macam Cik Muhammad tadi, saya pasti dia tekan nombor untuk get through. Sebab sebelum Cik Muhammad telefon, ada juga beberapa pendengar telefon saya, Casey, saya nak cerita boleh? Terpaksa saya harus kecewakan mereka yang telefon untuk bercerita, sebab kita ada permainan teka-teki Cik Mang. Dan betul, kalau dah rezeki orang tu rezeki. Dalam hati saya kata, okey, ini pemanggil yang kelima. Kalau ini juga nak cerita, saya tutup teka-teki Cik Mang. Sekali Cik Muhammad kata, Casey, saya nak jawab. Wah. Dan anda hanya perlu simpan teka-teki, dan Isnin hingga hari Khamis Cik Mang akan beri teka-teki dan harus beri jawapan. Dan ini bermakna minggu depan wang tunai yang akan saya teruskan dalam permainan teka-teki Cik Mang akan dijadikan, iaitu jumlahnya $200. Ya. Minggu ni dah ada pemenang $300. Minggu depan akan saya tambahkan $200 untuk anda menang teka-teki Cik Mang pada hari Jumaat. Tapi kena simpan teka-teki Isnin, teka-teki Selasa, teka-teki Rabu dan Khamis. Jumaat baru anda sebutkan 4 soalannya dulu, baru saya beri peluang untuk anda jawab soalannya. Hanya seorang pemanggil yang bertuah saja. Jadi harus anda cuba, dan kalau berhasil $200 menjadi milik anda. Tahniah pada Cik Selamat yang tadi menang, dan
Terima kasih. Di Facebook Ria macam-macam komen saya terima. Adanya Ella Rahmat kata, Cik selamat, sharing is caring tau. Bila pak orang menang, sharing is caring lah. Bila pak awak menang, I see you later my darling. Yang ini kiriman-kiriman yang saya terima macam-macam. Dan ada kata, wah Casey, apa ni, SMS Ria ni baik sungguh beri orang-orang duit. Minggu lepas baru terdengar kakak tu menang 1,500. Sekarang ni Cik selamat pula. Tak ada ke Ria nak kasih saya duit? Boleh. Kalau apply dapatlah. Apalah awak ni. Cubalah permainan. Ini semua dikhususkan untuk pendengar-pendengar Radio Ria. Baik, ada yang kata Casey, cerita filem Thailand yang Casey maksudkan tu adalah filem yang diberi nama Coming Soon. Terima kasih Ain yang kirimkan mesej kepada saya. Ain, Coming Soon. Okey. Yang ini daripada pendengar kita. Yang ini daripada Encik Razak kata, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi pengalaman kisah misteri. Wah, ini kiriman yang dia ingin ceritakan, sampaikan ini tentang tempat letak kereta. Tempat letak kereta rumah Cik Razak ni bukan jenis yang tempat letak kereta bertingkat. Selalunya kita ada rumah ni kebanyakan di Singapura multi-story car park. Tapi ini sebuah tempat letak kereta ni terbuka lah, open space. Dan sebenarnya apakah kisah tentang berkaitan tempat letak kereta open space ni? Di mana berlaku? Kisah ini berlaku di salah sebuah tempat letak kereta terbuka di kawasan Ang Mo Kio. Jadi kisah akan saya sentuh selepas pesanan berikut ini. Apa kabar Casey dan juga pendengar Ria 897 FM? Nama saya Encik Abdul Razak. Saya ingin berkongsi pengalaman peristiwa. Perkara ini berlaku di tempat letak kereta terbuka ataupun open parking space yang dikatakan dalam kiriman email oleh Encik Abdul Razak. Rumah saya di kawasan Ang Mo Kio. Saya tak tahu, tetapi saya ikut. Tempat letak kereta rumah saya ni memang besar luas. Beberapa blok menggunakan tempat letak kereta yang sama. Tapi Casey, dalam banyak-banyak tempat kawasan letak kereta, hanya satu saja. Satu daripada sejak saya berpindah tu, sebenarnya dah pun perkara ini berlaku dan saya ikut tanpa saya tahu apakah sebabnya. Kalau saya balik dari rumah, mesti ada satu kapak. Betul-betul belakang kapak tu ada satu pokok besar. Satu kapak tu tidak akan digunakan. Tak kiralah lori kecil, kereta, van, takkan letak kenderaan bawah pohon. Saya pernah perasan. Dan saya pernah waktu itu nak letak kenderaan saya di bawah pokok tersebut. Saya didatangi oleh seorang lelaki Cina yang juga letak kenderaan di kapak ataupun tempat letak kereta bertentangan tempat saya gunakan. Bawah pohon tu lah, dia datang, dia kata, Sir, I advise you don't put your car here. Saya tanya kenapa? Just don't put your car here. Saya pun masuk balik kenderaan saya tengok dia, you go and park somewhere else lah, don't put here, not good. Dia pun jalan, saya hidupkan enjin, saya pusing ke sini, pusing, kapak tu besar tapi tak jumpa tempat yang kosong. Satu saja parking yang ada. Kemudian isteri saya cakap pada saya, kata Encik Abdul Razak, Bang, macam mana bang tak ada parking? Kenapa cakap macam tu yang Entahlah bang, abang park sini je lah. Bang, janganlah bang, ada satu kosong tu abang pakai sudahlah. Jangan-jangan ada bidik tak bang? Adik dia ke abang dia ke nak balik ke? Dia takut abang lah. Abang park sini kena saman. Macam mana? Kata isteri saya kepada saya, Casey. Saya pusing lagi Casey. Pusing tak jumpa parking kosong. Satu tu lah. Seolah-olah setiap kali pusing nampak tu satu je. Dah tak ada pilihan, tak nak kena saman, saya pun letaklah kenderaan saya dekat sana. Rakan pendengar Ria 897, saya pulang ke rumah. Waktu itu merupakan hari Jumaat. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Saya pulang, bila jalan saya tinggalkan kapak, saya pusing belakang. Jalan beberapa meter, saya pusing belakang. Tengoklah apa yang berlaku. Balik rumah pun tak tenteram kisi perasaan saya. Sampai saya penat, saya tertidur. Besok pagi, saya suruh anak saya ambilkan rokok yang tertinggal tempat dalam kenderaan saya lah, di bahagian hadapan kenderaan. Saya beri kunci pada anak turun bawah. Kemudian beberapa minit kemudian anak saya lari ke atas.
Katanya, Papa. Kenapa ni? Papa, kereta Papa dalam penuh dengan tanah. Saya terkejut, Casey. Saya turun bawah dengan isteri saya, dengan anak saya, pergi ke kenderaan, Casey, tempat duduk depan, tempat duduk belakang. Kereta saya adalah jenis MPV. Semua tempat duduk sampai belakang, semua penuh dengan tanah liat, Casey. Dari mana ni datang? Saya tengok luar tak ada apa-apa. Kemudian saya buat laporan polis tentang kenderaan saya mungkin dipecah masuk, tapi tidak ada cash card yang hilang, barang-barang semua ada. Akhirnya saya teringat semalam yang dipesan oleh seorang lelaki Cina tentang kapak di bawah pokok. Betul-betul kisi dekat blog, saya tak nak sebutkan. Setelah kejadian itu, sampai sekarang saya tak pernah tanya seseorang pun kenapa agaknya. Bila balik malam, nampak betul-betul kapak tu kosong, bawah sebatang pohon. Saya dan penduduk Ang Mo Kio yang lain yang tinggal dekat kawasan yang sama tidak akan gunakan kapak itu. Tak tahulah Casey, tapi penuh sangat kereta saya dengan tanah liat. Sampaikan saya kena lap, saya pandu pergi ke kedai minyak berdekatan. Ada seorang lelaki India merupakan warga negara Malaysia yang bertugas di Singapura. Dia tengok kereta saya, "You stay Ang Mo Kio." Saya terperanjat. Macam dah banyak kenderaan dia cuci, mempunyai kisah misteri yang sama. Terima kasih dari Encik Abdul Razak. Selamat tengah malam, Casey. Kita akan teruskan dengan kisah pengalaman misteri anda. Dan sebelum saya jawab panggilan-panggilan di hujung talian di 669-11897, jangan lupa pada tanggal, khususnya tanggal 16 hari bulan Mei, iaitu minggu depan pada hari Rabu, saya akan mulakan cabaran misi saya bertugas 24 jam. Dan ini pertama kali dilakukan di stesen radio Singapura. Pertama kali mencipta sejarah DJ bertugas 24 jam. Dan saya telah pun inginlah meneruskan perjuangan ini, mencipta sejarah dalam buku rekod Singapura, ya, Singapore Book of Record. Dan saya nak ketengahkan sedikit apa yang akan berlaku, dan saya pasti mungkin anda juga, saya perlukanlah sokongan dari anda. Bila saya bertugas pada 16 hari bulan Mei ini nanti, antara perkara akan berlaku, saya bertugas 24 jam lah. Saya akan cuba lakukan sedaya upaya yang saya mampu lah. Misteri Jam 12, Kelab Kelakar Seram, Ria Insomnia, Paparazzi Pagi. Dan saya tahu mungkin kalau yang bertugas pagi ini agak penat lah, tapi saya akan buat sedaya yang mampu. Dan juga rakan-rakan daripada Singapore Book of Record akan sekali-sekala datang menjenguk, ya, dan mereka bukan menjenguk datang ke sini lah, sebab dalam konti ni dah disiap pasang webcam, dan 2 hari lepas kita dah cuba test webcam ini menggunakan Skype yang akan juga dipantau oleh rakan-rakan daripada Singapore Book of Record, memastikan yang saya dalam konti. Saya tak boleh tidur, itu antara syaratnya. Boleh berehat, boleh berehat. Saya boleh berehat mungkin. Tapi saya dalam 1 jam saya boleh keluar konti sekali je. 1 jam tu sekali Nak ke tandas ke, nak ambil wuduk untuk solat ke, boleh. Dia benarkan, boleh. Saya nak bawa makan pun boleh. Dan mungkinlah kalau tengah bertugas ni tiba-tiba perut ni nak makan lah nasi rawan ke Kalau saya seru-seru tu, jangan lupa lah awak cuba post lah nasi rawan pada saya. Baik, jadi harap semua dapat bersama dengan saya pada 16 dan anda akan dengar suara saya. Bagi yang suka dan nak sokong, terima kasih. Bagi yang mungkin akan lemak asyik-asyik suara Dini, mohon maaf lah. Sama-sama lah kita cipta rekod, sebab tak pernah. Ini pertama kali, dan pertama kali dilakukan oleh stesen radio Melayu. Jadi itulah yang kita harapkan, dapat mencipta rekod lebih pada dari saya bertugas, iaitu mencipta rekod untuk stesen Radio Ria dan khususnya untuk Radio Mediacorp. Kita akan teruskan dengan pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Awal tadi bagaimana agaknya kisah yang diketengahkan oleh Encik Abdul Razak, adakah ia masuk akal tak? Bagaimana kenderaan dia letak bawah pokok tu, yang dah pun diberi amaran oleh seorang jiran ataupun seorang rakan yang tidak dikenali lah. Dia beri amaran, don't put here. Mungkin orang yang suruh beri amaran pun tak tahu apa sebabnya. Mungkin dia pernah kena. Bila letak dalam di tempat letak kereta tu, di bawah pohon tu, keesokan harinya kereta dalam penuh dengan tanah. Siapa yang taruh tu?
Bagaimana agaknya benda ini boleh berlaku? Dan kata Encik Abdul Razak dalam kiriman beliau ni, bila dia hantar kereta nak pergi cuci, sampaikan seorang lelaki India, warga Malaysia yang bertugas di Singapura, tahu you stay Amukio. Ini bermakna sebelum ni ada jugalah penduduk di kawasan yang sama terkena. Sampaikan dia dah fasih lah, bukan fasih apa, tapi dia dah dah lali lah dengan kereta masuk tanah semua kat dalam. Jadi kalau kita fikir secara logik, bagaimana perkara ni boleh berlaku? Adakah benar pohon itu pohon berantu, ataupun seperti dalam lagu pohon beringin agaknya? Kita teruskan kisah dalam rancangan MJ12 669 11897. Pendengar 897, kita teruskan misteri jam 12. Selamat pagi Bob, apa khabar? Kabar baik. Ini Bob buat panggilan dari mana Bob? Saya buat panggilan daripada Toa Payoh. Dan pengalaman yang Bob nak ketengahkan ni tentang apa ni Bob? Silakan. Ya, di tempat kerja saya bekerja di sebuah hotel. Dan masa tu saya bertugas di waktu malam. Dan kisah ni berlaku lebih kurang dalam pukul 1:30 pagi. Jadi masa tu teman kerja saya sepatutnya on time break lah. Jadi dia akan berehat di dalam so-called luggage room. Jadi saya yakin lah masa yang saya nak pergi petrol tu, kita hanya bertugas berdua. Jadi dia akan berada dalam luggage room tengah berehat dan saya tengah pusing. Jadi masa saya bikin sapiah petrol, saya turun dekat basement car park. Jadi antara tempat yang saya berdiri tu, saya jalan. Jadi saya ternampak di sebelah ujung, saya nampak kawan saya yang sepatutnya berehat tu, dia pun tengah berjalan. So saya pun pekik lah, saya bilang, Chan, you don't sleep lah, what you do? Jadi saya pun tak ingat apa-apa. Saya pun berlalu, saya pun naik macam biasa, masuk balik dalam FTC, saya pun buat duty. Kemudian lebih kurang lah dalam pukul 3 gitu, dah lama jugalah, saya pun dah tak ingat lagi. Jadi si kawan kerja saya Chan ni, dia masuk dalam FTC dan dia tegur saya lah macam biasa, you go and sleep lah. Jadi saya pun okey lah, tak ingat apa-apa lah, saya pun nak pergi. Masa sebelum saya nak pergi tu, saya teringat, tadi dia pergi kapak buat apa Saya pun patah balik. Saya masuk, Chan, just now you do what? Do what? I saw you, I go patrol you at the FCC. Sorry, you at the basement. Jadi terperanjat, dia bilang, you crazy lah, you see who itulah pengalaman saya masa bekerja tu. Yang saya nampak tu betul-betul dia, tapi ternyata dia bukan lah. Jadi tak tahu lah siapa tu. Orang dah nampak Chan pun terkejut bila masa dia pergi kapak jadi saya ingatkan betul-betul dia. Entahlah Casey, siapa yang saya nampak tu. Terima kasih pada anda. Okey, sama-sama Casey. Kembali, silakan hubungi saya sekarang 669 11897 669 11897. Silakan saudara. Yang ini kisah daripada seorang ayah kirimkan SMS kepada saya. Kisahnya boleh katakan seram pun ada, lucu pun ada. Datangnya daripada Encik Farid. Apa khabar Kisi? Nama saya Farid. Saya ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa yang menakutkan. Perkara ini berlaku di pantai East Coast. Saya dengan anak-anak ni, dengan isteri keluar untuk bermain layang-layang di waktu malam. Jadi sedang bermain layang-layang, setelah lebih kurang dalam 45 minit lah, nak dekat sejam, layang-layang anak saya ni, dia bermain seorang diri, tiba-tiba terputus dan tersangkut di salah sebuah pokok. Pokoknya tak tinggi Kisi. Dan anak saya ni mati-mati suruh saya tolong ambilkan layang-layang. Dia memang suka dengan layang-layang tu. Kalau Kisi nak tahu, layang-layang tu dah tampal beberapa kali. Jadi oleh kerana itu, saya pun yang sedang duduk di atas tikar dengan isteri, sedang nak makan, bangunlah dan saya menuju ke arah pohon di mana layang-layang anak saya tersangkut. Bila menghampiri pohon tersebut, untuk pengetahuan Casey, kawasan East Coast yang saya pergi, dekat kapak, saya tak nak sebut lah, barbecue pit semua disebut, nombor berapa ni, dekat kawasan tu kosong Casey, tak ada orang yang menggunakan barbecue pit ataupun yang lalu lalang. Waktu tu sekitar pukul 11 lebih malam.
Saya pun dah sampai pokok pohon tersebut. Anak saya pun tunjuk layang-layangnya ada di atas. Bila saya baru nak lompat, nak tarik layang-layang, anak saya terperanjat dekat atas pokok Casey. Macam ada seekor burung warna putih Casey. Burungnya bentuk macam burung bangau. Besar sangat. Bila saya nampak, saya terkejutlah. Dari mana datang burung ni? Kemudian dia tengok saya, ketahu Casey. Bila dia renung, seolah-olah ni saya dah rasa tak sedap hati. Jadi anak saya pun tengok saya pun dukung dia Casey. Saya nak capai lagi, kemudian dia kata, Daddy takut, Daddy takut. Saya pusing ke belakang dan tinggalkan pohon tersebut. Saya kata pada anak saya, nanti bila balik Daddy ambil. Kembali duduk dekat kapet, dekat tikar lah yang dibawa bersama oleh isteri saya. Bila dah duduk, isteri tanya, mana layang-layang anak? Dan saya kata masih tersangkut tinggi sangat. Kemudian anak saya bersuara, Casey, tak, Daddy takut ada momok ke atas. Saya walhal nak bohong isteri saya. Yang saya kata tempat tu tinggi, nanti saya cari kayu, ambil jolok lah layang-layang tu. Anak saya sampuk kata, tak, Daddy takut kat sana ada momok. Macam-macam kisah, Itu dia, anak bocorkan rahsia Daddy takut. 669-11897. Kita teruskan dengan pendengar kita di ujung talian. Selamat pagi Amuk, apa khabar? Alhamdulillah, anak khair. Ya, anak Amuk buat panggilan dari mana ni? Amuk daripada Bukit Merah. Ada kisah pengalaman Amuk tentang apa ni? Ini saya nak bercerita dengan Cik Casey pada pasal sekarang saya umur hampir 60. Benda ni terjadi waktu umur saya 20. Oh, yang anda kata terjadi sewaktu anda umur 20 tu, adakah penampakan ke, gangguan ke, macam mana? Ini kalau Casey di tempat saya, ni saya nak ceritakan ya, masih segar dalam ingatan. Ini saya tinggal di Kampung Agas. Kampung Agas tu di kawasan mana tu? Dia kira border antara Teluk Belanga dengan Pasir Panjang. Itu kampung banyak cerita orang cakap tak tahulah betul atau tidak. Jadi anda kata dia dekat dengan opposite Labrador lah. Jadi dia bertentangan dengan Labrador, ada sungai sana. Jadi ini lebih kurang 40 tahun lalu lah berlaku kisah ini. Lebih kurang 39 tahun gitulah. Jadi kisahnya silakan Amuk. Ini gini Cik Casey cerita dia. Satu hari tu arwah mak masih ada lah. Saya nak pergi belajar agama. Malam tu. Jadi petang tu mak saya kata hari tak payah pergi. Saya nak belajar 4 lorong Kuaman. Jadi daripada tempat saya tu nak pergi lorong Kuaman jauh. So, jadi kita ada 3 tempat tu Casey untuk jalan keluar pergi main road. Satu jalan Bukit Cermin, satu jalan tepi laut, satu jalan tempat padang golf. Jadi saya ambil potong dekat jalan padang golf. Tapi Casey mesti tahu jalan padang golf ni dia naik bukit turun bukit tau. Jadi kalau padang golf ni Cik Casey, kalau kita selalu jalan Pak Padang ni, dia akan jadi jalan tau. Automatik dia jadi macam kita selalu jalan tempat dia tu. Jadi macam lorong kecil gitulah. Padahal kita dah selalu jalan orang kampung dah jalan. Dia jadi automatik dia jadi jalan lah. Jadi saya tinggal ni berdepan dengan surau. Rumah. Jadi satu hari tu malam tu yang mak saya tak kasih arwah, tak kasih pergi, saya pergi. Saya balik sampai rumah 12 suku. Naik bas 24. Daripada Gelang, Lorong Kuaman sampai rumah 12 suku. Jadi sepanjang jalan tu memang dah gelap gelita dulu Cik Casey tahulah, bukannya ada lampu sangat. Jadi saya jalan tempat padang golf ni. Jadi jalan tempat padang golf, saya jalan. Jadi sambil jalan tu saya mengaji. Gelap gelita. Jadi saya mengaji sampai tempat daerah atas bukit tu. Betul-betul macam nak tempat saya jalan tu lah. Jadi ada satu benda tercongok. Jadi la ilaha illallah, saya istighfar tu. Astagfirullah, apa benda ni saya tengok. Saya dah hampir juga ni, dah dekat ni. Jadi saya punya rambut ni rasa macam nak tercabut ni Cik Casey. Tapi tak boleh lari, saya tak boleh lari. Jadi saya jalan tepi dia tu, rupanya itu benda, dia rambut dia tu keliling tau. Saya jalan tepi dia betul-betul, lillahi ta'ala. Saya jalan tepi dia betul-betul tu. Saya tengok itu rambut dia keliling dia. Tapi dia tak bergerak.
Jadi saya kata, Masya Allah, benda ni dalam hati ni saya jadi lepas daripada dia tu lebih kurang dalam 10 meter. Jadi saya nak turun tangga tu. Tangga tu ada 9 tangga je kasi. Satu tangga tu saya rasa dalam satu depa lah. 9 tangga tu saya nak turun. 2 kali saya sampai bawah. 2 kali saya lompat sampai bawah. Kemudian saya lari terus kiri kanan pokok ubi. Kasi cuba bayangkan pokok ubi. Pokok ubi banyak tau. Kiri kanan gelap bawah dia. Mama cakap kalau dia sekolah berkhabar saudara, saya pas itu juga saya terlentang. Jadi balik itu sejarah ni memang sampai hari. Saya nak cerita dengan Cik Kesi daripada tu hari. Memang dah lama ni masih segar lagi Cik Kesi. Jalan sampai surau tu. Tempat surau tu mana yang kalau orang meninggal keranda tu dia taruh tempat atas kola ambil wuduk. Tempat situ macam-macam terjadi juga. Itu saya tak mau cerita lah. Saya ceritakan ini aja yang segar ni. Jadi saya muskil siapa benda yang tercongok tu, dia keliling dia rambut. Dia duduk tu bukan apa, melait rambut aja yang kelilingkan dia tu. Pasal saya betul-betul sebelah dia saya jalan Encik Kesi. Jadi perkara ni dah 39, lebih kurang 39 tahun lah. Jadi benda ni masih segar. Badan golf tu masih ada lagi. Keppel Golf Club. Itu pengalaman di salah sebuah kampung dekat dengan Labrador. Betul-betul. Dia opposite kan Cik Kesi. Kalau orang cakap Kampung Agas sama ada Kampung Agas atau Bukit Belayah orang sebut. Bukit Belayah. Oh, tahu-tahu. Terima kasih pada Cik Amuk Ya, saya. Kembali. Kita akan teruskan dengan pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih bagi anda yang memantau Facebook Ria. Terima kasih bagi yang like Facebook DJ KC. Saya harus beritahu anda sesuatu dalam masa terdekat ni, mungkin minggu depan tentang satu perkara yang saya beritahu anda. Nantilah saya telah pun ditugaskan untuk melakukan sesuatu, jadi ataupun terlibat dengan sesuatu. Kabarnya akan saya sampaikan pada minggu depan. Tapi minggu depan satu akan diketengahkan adalah cabaran, sekali lagi saya bertugas 24 jam untuk dimuatkan dalam buku rekod Singapura. Diharap dapatlah terlaksana jua stesen Radio Melayu meneruskan cabaran 24 jam. Mana tahu satu hari kalau saya teruskan cabaran 48 jam, kita collect dana ke untuk rumah-rumah tumpangan ke, mereka yang susah ke, boleh juga Tetapi ini percubaan yang pertama Diharapkan langkah saya ni dapatlah sokongan dari anda. Terima kasih bagi anda yang like Facebook DJ KC. Sekarang ini dah lebih kurang 25,635 yang suka, dan terima kasih. Dan saya cubalah sedaya upaya untuk berikan yang terbaik untuk anda semua. Yang juga yang like poster KC24 ini juga terima kasih. Dan yang memantau siaran Misteri Jam 12 juga terima kasih. Saya akan terus jawab panggilan-panggilan anda. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Macam-macam pengalaman kisah misteri yang dialami oleh pendengar-pendengar kita. Antaranya yang ini kiriman ringkas SMS saya terima daripada Anita. Kata, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Anita. Saya ingin berkongsi lah KC. Perkara ini berlaku di kawasan rumah saya. Wah, saya tiba-tiba konti ini split second dalam beberapa saat. Saya rasa kurang dari 1 saat. Lampu mati macam zujup. Betul Alamak. Macam kes tak apalah. Ni mungkin power. Sebab sekarang ini ada mungkin kerja-kerja peningkatan ke sedang dijalankan. Jadi kita teruskan kisah Anita. Saya tinggal di salah sebuah kawasan di Commonwealth. Kisah yang ingin saya ceritakan adalah berlaku di salah sebuah tempat pusat makanan segera tempat saya tinggal. Dan saya suka ke sana tak kira waktu sebab dia beroperasi 24 jam. Bila berada di sana kadang-kala bersama dengan kawan-kawan saya, dan pernah satu ketika ini saya duduk di luar. Waktu tu sedang makan, tiba-tiba saya terperasan depan tu ada jembatan kecil. Di situ berdiri seorang wanita sedang mendukung seorang bayi KC. Lama dia diri. Jadi akhirnya bila kawan saya sampai, kawan saya tegur saya dan dia tanya pada saya, "Kau tengok apa?" Saya pun cakap, "Kau tengok perempuan tu. Dari tadi aku tengok dia diri situ dukung bayi dia. Kesian Lepas tu kawan saya toleh dan kawan saya katakan tak nampak apa-apa. KC, bila kawan cakap tak nampak apa-apa, saya cuba toleh lagi, dah tak ada KC. Susuk tubuh wanita yang sedang mendukung sesuatu lah. Tapi saya rasa yang dukung tu bayi. Dan mula meremang bulu rumah. Dari nak duduk luar, kami berempat terus masuk dalam, duduk bahagian dalam.
pusat makanan, restoran makanan segera dekat dengan kawasan Commonwealth. Di situ banyak penampakan yang pernah berlaku, tapi saya tak pernah lihat sampailah waktu itu saya ternampak si wanita sedang berdiri. Terima kasih. Kita terus ke hujung talian 669-11897. Kisah anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat tengah malam. Terima kasih Okey saudara, saya rasa masa pun dah 2:06 pagi. Pasti ramai yang nak dengar lagu-lagu rock lama duk. Jadi saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu sebelum anda bersama dengan segmen rock lama duk. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan sekali lagi lah kalau yang nak telefon, nak buat kacau, tolonglah nak buat kacau, tolonglah. Jangan kacau. Nak kacau, pergi kacau kopi ke, kacau teh ke, kacau Nestem ke, sedap sikit.